Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 2 November. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak merekodkan sebanyak 9,198 orang tangkapan dari Januari hingga Oktober tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang juga pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, daripada jumlah tangkapan tersebut, ia melibatkan pembekal, memiliki dan saringan urin. Menurutnya, jumlah tangkapan tersebut adalah melibatkan bekalan seramai 474 orang, memiliki 1,853 orang dan rekod urin seramai 6,871 orang. Selain itu, nilai rampasan pelbagai dadah daripada Januari hingga Oktober ialah sebanyak RM130 juta. Ini merupakan jumlah yang besar dan menunjukkan ada tangkapan melibatkan jumlah yang besar di Sarawak baru-baru ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat tindakan membanteras dadah yang mewakili Premier Sarawak di Baitul Makmur 2, Kuching semalam. Datuk Seri Abdul Karim menambah kawasan berisiko tinggi KBT berfokus tahun 2023 bagi negeri Sarawak ialah Kampung Haji Baki bagi bahagian Kuching, manakala Kampung Baru bagi bahagian Samarahan. Bagi status penghijauan, kedua-dua KBT tersebut telah mencapai status hijau berdasarkan indikator yang ditetapkan. Usaha berterusan terus dipergiatkan agar status hijau ini dapat dikekalkan menerusi kolaborasi semua pihak melalui strategi program pencegahan, penguatkuasaan dan rawatan serta pemulihan berteraskan 5 strategi utama. Antaranya mencegah penagih baru, mengekalkan kadar kepulihan, meningkatkan pengesanan penagih dadah, meningkatkan kerjasama dan penglibatan agensi serta komuniti dan menyekat kemasukan dadah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg semalam pada perasmian MRSM Bintulu mempelawar Petronas untuk mendirikan institusi latihan di negeri ini. Beliau berpandangan bahawa Bintulu adalah lokasi sesuai bagi pembinaan institut tersebut kerana terletak hampir dengan industri minyak dan gas. Kalau lah dia buat keputusan ke Bintulu, macam kita ada Universiti Pertanian kampus lah. Kerana di sini boleh buat praktikal. Kerana kita sekarang ini banyak kaki tangan kita di Petros dan juga di metanol. Bagi pengurusi Petronas, Tan Sri Datuk Seri Muhammad Baki Saleh pula, pihaknya akan mengkaji pembinaan institut latihan di bandar itu. Beliau menyifatkan ia satu cadangan baharu yang baik, namun pihaknya tetap akan membuat kajian menyeluruh sebelum mewujudkan institut baru. Sarawak sasar jana tenaga elektrik sehingga 1,000 megawatt menggunakan pelet buluh. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg optimis ia boleh dicapai dengan mengambil kira faktor pembesaran buluh yang lebih singkat berbanding kayu. Jelasnya untuk peringkat awal ia boleh dilaksanakan dalam skala kecil bagi melengkapi sumber tenaga baharu sedia ada. Saya nak cuba mengeluarkan tenaga daripada biomas kita. Kalau di London ya 2,500 kita coba dulu 500 megawatt. Berapa kayu digunanya ya? Kalau kita dah tahu volumenya, lepas ya kita tanam by cycle. Jadi sustainable lah. Jadi kita dapat 500 megawatt ataupun mungkin 1,000 megawatt. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman projek penghijauan semalaju dan pembekalan tenaga baharu menerusi penanaman buluh antara Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Pertama Ferroalloy Sdn Bhd di Bintulu. Hadir sama Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak Datuk Lim Talif Saleh. Golongan belia tidak ketinggalan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ketua Pemuda Parti Sarawak PRS Datuk Snodan Lawan berkata ia dapat dilihat melalui pelbagai inisiatif dan program untuk belia, antaranya hasrat Premier Sarawak untuk memberikan pendidikan percuma kepada anak Sarawak.
GPS mesti master plan, GPS mesti blueprint untuk ngatur strategi kita lebih-lebih sudah belia untuk masa depan 10 years to come, 20 years to come. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan berkata demikian semasa ditemui pemberita di rumah Philip Bagong Sebauh Bintulu. Tambahnya, pelbagai program disediakan di semua kementerian bagi golongan belia, misalnya program keusahawanan dan program kemahiran. Peluang pendidikan juga terbuka luas buat golongan belia yang ingin melanjutkan pelajaran mereka di universiti tempatan dan juga pusat kemahiran agar dapat menjamin masa depan belia yang lebih baik. Setiap jabatan dan agensi yang terlibat dalam penyaluran bantuan semasa bencana banjir pada musim monsun Timur Laut perlu mempunyai perancangan rapi untuk menghadapi situasi tersebut. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, ini bagi memastikan tanggungjawab penyaluran bantuan tidak hanya diletakkan kepada sesetengah pihak saja. Ini juga bagi memastikan penyampaian perkhidmatan agensi dan jabatan berkaitan dapat sampai kepada kumpulan sasar kerana banjir melibatkan nyawa manusia. Perancangan untuk kita menghadapi musim tengkujuh ataupun sebarang bencana alam perlu dilaksanakan oleh semua agensi yang berkenaan, tidak hanya berpusat kepada bomba. Datuk Ahmad Nazri bercakap dalam sidang media selepas melancarkan kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak bagi menghadapi monsun Timur Laut di Kuching. Beliau berpuas hati terhadap JBPM atas kesiapsiagaan jabatan tersebut dalam menghadapi monsun tersebut di seluruh negeri. Dalam pada itu, pengarah JBPM Sarawak, Datuk Hirudin Rahman berkata, kesiapsiagaan pihak bomba adalah keutamaan agar pengurusan penyelarasan dan pelaksanaan operasi penyaluran bantuan berjalan lancar. JBPM telah siap sedia untuk mengatur gerak lebih 1,500 anggota selain hero-hero tempatan termasuk bomba sukarela, bomba komuniti dan pasukan tindak balas kecemasan komuniti jika berlaku bencana. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak akan menubuhkan satu pasukan petugas khas bagi menjalankan kegiatan penyelidikan terhadap bahasa-bahasa yang hampir putus penuturnya tahun depan. Ketua Pengarah DBP Dr. Hazami Zahal berkata, penyelidikan yang akan dijalankan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS itu adalah untuk memastikan bahasa sukuan tersebut dapat dirakam dan didokumentasikan. Jelasnya langkah tersebut merupakan sebahagian usaha DBP untuk memastikan bahasa sukuan di Sarawak dikekalkan dan masih diketahui serta dituturkan oleh penutur jati bahasa berkenaan. Yang kedua, sumbangan bahasa sukuan ke dalam bahasa kebangsaan sangat besar sebab beberapa perkataan yang sesuai akan dimasukkan juga sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, kalau kita di Sarawak, kita ada perkataan randau, kita ada perkataan ruai. Semuanya itu diambil daripada bahasa sukuan yang sudah pun diterima sebagai bahasa kebangsaan. Termasuk juga konsep jerayawara. Antara bahasa sukuan yang hampir putus penuturnya ialah bahasa Jati Marik, Narum dan Penan. Dr. Hazami ditemui selepas merasmikan program Gerak Gempur Majalah dalam Kelas kembali ke sekolah peringkat negeri Sarawak di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Openg di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memaklumkan bahawa program Majalah dalam Kelas MDK akan dipanjangkan ke seluruh negara tahun depan untuk mendekatkan pelajar dengan majalah terbitan DBP berpandukan dua majalah terbitan iaitu Dewan Siswa dan Dewan Pelajar. MDK merupakan program DBP yang bertujuan membantu guru bahasa Melayu dalam memperbagaikan kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain memperkasa budaya membaca dalam kalangan pelajar. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.